yang bertuah ini kita sama-sama mengambil ibrah dan pengajaran. Dalam sebuah hadis Nabi SAW, iaitulah hadis yang dipetik daripada kitab kehidupan di alam barzakh dan alam akhirat, di mana dalam hadis ini diperjelaskan kepada kita bahawa diperlihatkan neraka dengan jelas ketika mana kita berada di mahsyar, tuan-tuan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala yakhruju 'unuqun minan nar yaumal qiyamah lahu 'ainani tabsuran wa uzunani tasma'an wa lisanun yantiq yaqulu inni wukiltu bisalasah bikulli jabbarin 'anid wa bikulli man da'a ma'allahi ilahan akhar wa bil musawwirin. Rawahu Tirmizi wa sadaqa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan keluar satu tengkuk daripada neraka, yakni api yang menjulang-julang, api yang sedang marak, iaitu api neraka. Dia keluar mengikut tengkuk, tuan-tuan, dan dia mempunyai dua mata yang dapat melihat, dua telinga yang dapat mendengar, dan lidah yang dapat berkata-kata. Maka tengkuk itu berkata apa, tuan-tuan? Aku ditugaskan untuk menyeksa tiga golongan. Tengkuk tu keluar mai, ada dua mata, ada dua telinga, dan ada satu lidah. Semua tu berfungsi, tuan-tuan. Mata boleh tengok, lidah boleh berkata-kata, telinga boleh dengar. Maka tengkuk tu kata, aku ditugaskan untuk menyeksa tiga golongan tengkuk yang ada api tu, api neraka. Iaitu siapa? Yang pertama, pemimpin yang kejam. Yang kedua, sesiapa yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan yang lain. Dan yang ketiga, orang yang mengukir gambar patung. Ini tiga golongan ni, tuan-tuan. Tengkuk yang ada api yang marak dekat dia tu, dia kata aku ditugaskan untuk seksa tiga golongan ni, iaitu orang-orang yang diberikan amanah untuk melaksanakan sesuatu tugasan dan tanggungjawab, tapi dia mengkhianati amanah itu. Dan inilah yang disebut oleh Nabi SAW, idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantadhiris sa'ah. Apabila satu urusan itu diberikan kepada seseorang yang bukan ahlinya, maka tunggulah kebinasaan, kehancuran, tuan-tuan. Maka sebab itu apabila kita diberikan dengan sesuatu tugasan dan tanggungjawab, perlu dilakukan dengan penuh rasa integriti, kena ada ciri kejujuran, keikhlasan, ketelusan. Sebab apa, tuan-tuan? Al-amanatu hiya taklif wa laysa tashrif. Amanah ini merupakan suatu bebanan dan tanggungjawab yang perlu dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, mengikut kemampuan dan keupayaan yang Allah beri kepada kita. Dia bukan suatu tangga untuk kita mencari populariti dan juga mencari penghormatan. Begitu, tuan-tuan. Jadi satu tanggungjawab yang besar, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah sebut dalam Al-Quranul Karim, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kamu untuk melaksanakan tanggungjawab kepada ahlinya, kepada orang yang berhak untuk menerima tanggungjawab dan haknya. Dan apabila kamu melaksanakan satu hukuman di kalangan manusia, maka hendaklah kamu menghukumnya dengan penuh keadilan dan juga kesaksamaan. Gitu, tuan-tuan. Yang kedua ialah orang yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala.
Syirik merupakan satu perbuatan yang terkandung dalam salah satu daripada al-kabair, tuan-tuan. Salah satu daripada dosa besar ialah asyirku billah, mensyirikkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan syirik ini merupakan satu jenayah yang cukup besar, tuan-tuan. Dalam Al-Quran Allah sebut di mana Luqmanul Hakim berwasiat kepada anaknya, wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun 'adzim. Dan ingatlah kata Allah ketika mana Luqman berpesan kepada anaknya dengan menasihati anaknya, seorang ayah, seorang bapa yang amat prihatin, menyayangi dan mengasihi anaknya. Dia memberikan wasiat yang paling penting dalam kehidupan si anak ini, iaitu apa, tuan-tuan? Wa huwa ya'idhu, dia menasihati anaknya, la tusyrik billah, jangan sesekali kamu syirik dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana syirik ini merupakan kezaliman yang cukup besar, tuan-tuan. Itu dalam ibadat kita, dalam amalan yang kita lakukan, tuan-tuan, kita perlu meyakini Allah Subhanahu wa ta'ala, perlu dilaksanakan dengan penuh keimanan dan kejujuran, keyakinan kita, kepatuhan kita, dan juga ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh ada unsur-unsur syirik yang menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika adanya unsur syirik, maka amalan itu dibatalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu antara ciri untuk dijadikan amalan kita ini amalan yang soleh, amalan yang baik, yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, insya-Allah, dia punya kriterianya, tuan-tuan. Dia punya elemennya. Yang pertama, imanan jaziman. Amalan itu didasarkan, diprinsipkan di atas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, berbetulan dan bertepatan dengan syariat, hukum, hakam, peraturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiganya, mukhlishina lahuddin, ikhlas kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita laksanakan, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini prinsipnya, tuan-tuan. Sembahyangku, amal ibadatku, kehidupan aku dan kematian aku, semua untuk Allah Subhanahu wa ta'ala yang memiliki sekalian alam. Ini kaedah dan metod untuk kita dapatkan amalan kita itu amalan yang saleh, yang mudah-mudahan ianya diterima baik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Maka sesiapa yang mengharapkan pertemuan yang baik dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dia datang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari yang tidak memberi manfaat, memberi guna, faedah, harta benda dan juga anak pinak, melainkan dia datang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala dengan hati yang sejahtera, hati yang baik, an-nafsul mutmainnah, jiwa yang penuh dengan ketenangan, tuan-tuan. Amalan-amalan yang saleh, yang baik, kemudian dengan penuh rasa radiyatan mardiyah, Allah redha kepadanya dan dia redha kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka insan ini yang memperoleh kecemerlangan dan kejayaan, hasanah fid dunya wa hasanah fil akhirah. Kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat, tuan-tuan. Sebab apa? Sebab dia tidak ada penyungutuannya dan pensyirikannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam amal ibadatnya. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, tuan-tuan. Dia tidak, dan jangan kamu mensyirikkan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan suatu apapun dalam peribadatan kamu, dalam amalan yang kamu kerjakan. Sebab apa, tuan-tuan? Implikasi yang cukup dahsyat yang membinasakan amalan
ialah apabila insan ini mensyirikkan dan menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tengkuk yang ada api neraka tadi ni tuan-tuan, dia beritahu dalam Nabi beritahu dalam hadis ni dia akan siksa. Yang pertama tadi ialah apa? Orang yang menjadi yang diberikan amanah, tanggungjawab dia untuk mengetuai atau memimpin sesuatu golongan, tapi dia mengkhianati amanah tersebut. Dia telah pun mengabaikan dan mensia-siakan tanggungjawabnya itu. Dia berlaku kejam, maka orang ini disiksa oleh api, oleh tengkuk yang ada padanya api itu tuan-tuan. Dan yang kedua ialah orang yang mensyirikkan Allah, yang mempersekutukan Allah Subhanahu Wa Taala tuan-tuan. Sebab apa? Dengan amalan syirik itu dia membatalkan dan memaksuhkan segala amalan-amalan yang dia buat. Di akhirat nanti tuan-tuan, golongan yang yang musyrikin ni, yang tak beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala, apabila mereka nak kena dihumban masuk di dalam api neraka tuan-tuan, mereka rasa gerun, dia rasa bimbang, dia rasa takut, dia rasa dia rasa dalam keadaan tidak tenteram jiwanya tuan-tuan. Lalu dia memikirkan, adakah amalan-amalan dia di atas dunia dulu ni boleh tolong dia? Dia ada buat benda baik, dia ada bagi bagi sumbangan, dia ada buat kenuri, bagi makan orang, dia menghubungkan dia baik dengan orang. Jadi ada amalan kebaikan yang dia buat, tapi dia syirik dengan Allah Subhanahu Wa Taala tuan-tuan. Mati dia dalam keadaan musyrikin. Apakah amalan itu boleh bantu dia? Maka Allah sebut dalam suratul Furqan tuan-tuan, wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Allahu akbar. Allah tunjuk balik ni amalan hak kamu kata baik, memang nampak baik tuan-tuan. Namun oleh kerana ada virus syirik dalam jiwa kamu, dalam hati kamu, maka amalan itu semua dijadikan sebagai haba'an mansura. Debu-debu yang berterbangan, yang tidak ada nilainya tuan-tuan, yang tidak ada pahala ganjaran baik daripada Allah SWT. Semua amalan itu dibinasakan dan dimusnahkan oleh Allah SWT. Itu bahayanya syirik kepada Allah SWT. Dan yang ketiga ialah orang-orang yang mengukir patung, yang mendesain satu berhala dan sebagainya, suatu perkara yang ditegah dan dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala tuan-tuan. Jelaslah Al-Quranul Karim, Allah bagi peringatan kepada orang-orang yang beriman supaya berwaspada dengan amalan-amalan yang dipopularkan ataupun yang ditaja oleh syaitan. Ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlam rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Allah sebut, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya arak, judi, mengukir berhala ni, menyembah berhala ni tuan-tuan, dan juga tenung nasib ni, semua ni kerja-kerja keji, kerja-kerja jahat daripada amalan syaitan. Fajtanibuh, kamu kena jauhkan amalan-amalan ini, perbuatan-perbuatan itu, supaya kamu mendapat kejayaan dan kecemerlangan tuan-tuan. Jadi orang yang duk ukir patung, orang yang duduk hias kot ni tuan-tuan, duk design, duk reka bentuk, buat bentuk patung ni apa semua, maka tengkuk yang keluar daripada dia itu api neraka. Tengkuk ni kata, aku ditugaskan untuk menyiksa orang-orang yang begini, yang mengukir patung tuan-tuan. Baik, ketika mana berada di alam akhiratnya tuan-tuan, di padang mahsyar, maka orang-orang yang beriman akan dapat lihat syurga mereka. Orang beriman dia dapat tengok syurga tuan-tuan, dia dapat melihat bagaimana keindahan dan juga kecantikan syurga. Namun orang kafir tuan-tuan dan golongan yang sesat, golongan yang musyrikin, fasikin, zalimin, kafirin ni tuan-tuan, mereka akan menyaksikan neraka dengan sejelas-jelasnya. Mereka akan tengok neraka tuan-tuan. Hak beriman tengok syurga, hak yang kafir ini kan tengok neraka. Maka Allah berfirman dalam surah Asy-Syu'ara ayat di 90 dan 91 tuan-tuan,
dengan firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa uzlifatil jannatu lil muttaqin wa burrizatil jahimu lil ghawin. Dan pada hari itu tuan-tuan, didekatkan, dipaparkan, dihampirkan kepada orang-orang yang beriman ni tuan-tuan, orang yang bertakwa. Allah dekatkan mereka dengan syurga. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqin. Syurga tu mai duduk dekat dengan depa, hampir dengan depa. Seronok orang beriman ni tengok syurga. Lihat keindahan syurga tuan-tuan. Mala ainun ra'at wala uzunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Waktu dunia tuan-tuan, syurga ni suatu yang tak pernah dilihat oleh mata, satu yang tak pernah didengar oleh telinga, suatu yang tak pernah terlintas dalam hati sanubari manusia. Dunia ni tuan-tuan, nak bayangkan nikmat syurga tak boleh. Mai akhirat tuan-tuan, Allah tunjukkan, Allah serlahkan betapa indahnya, betapa hebatnya syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian wa burrizatil jahimu lil ghawin, dan diperlihatkan neraka sejelas-jelasnya kepada orang-orang yang sesat, orang-orang yang kafir tuan-tuan. Jadi Allah gunakan perkataan apa tuan-tuan? Dijelaskan neraka dan didekatkan neraka. Didekatkan syurga tuan-tuan. Wa burrizatil jahimu lil ghawin, maksudnya Allah sebut diperlihatkan dengan jelas neraka itu. Kemudian yang syurga pula didekatkan, dihampirkan syurga itu kepada orang yang beriman. Kenapa tuan-tuan? Karena neraka ni lebih dekat jaraknya dengan padang mahsyar berbanding syurga. Neraka tu dia duduk dekat dengan padang mahsyar tuan-tuan. Nak bandingkan syurga, nun jauh saujana mata memandang. Nun nak dapat syurga tu jauh, tapi neraka dekat. Lepas tu Allah sebut apa? Wa burrizatil jahimu lil ghawi, dekat nampak jelas. Gitu tuan-tuan, nak banding dengan neraka. Jadi syurga berada selepas neraka. Dia jumpa neraka dulu, kemudian nanti baru jumpa syurga. Gitu tuan-tuan. Iaitu selepas melepasi titian sirat yang dipasang di atas pucuk api neraka. Tu. Dia ada sirat tuan-tuan, laluan, titian yang perlu dilalui. Maka sesiapa yang gagal dalam laluan tersebut, dia akan terjerumus ke dalam neraka. Syurga berada di hujung sana. Terang nak sampai syurga tu, kalau orang yang baik, okeylah tuan-tuan, alhamdulillah, perjalanannya lancar. Fama ba'dahu aisar, kata Nabi. Dalam syurga, dalam alam barzah dia dah dapat nikmat dah. Dalam alam kubur tu, kubur dah jadi raudhatun min riyadil jannah, satu taman daripada taman-taman syurga tuan-tuan. Maka selepas daripada bangkit daripada alam kubur menuju ke mahsyar dan melalui perhentian-perhentian di alam akhirat ini tuan-tuan, fama ba'dahu aisar, kata Allah, kata Nabi SAW. Selepas daripada tu dia akan melalui jalan yang mudah, jalan yang senang tuan-tuan, seronok dia duduk di akhirat ni. Namun apabila orang kafir yang mendapat azab dalam alam kubur lagi, alam barzah lagi, dah jadi hufratun min hufarin nar, kubur dia jadi satu lubang daripada lubang-lubang neraka, fama ba'dahu asyad, maka selepas daripada itu dia akan menghadapi laluan yang sukar, menghadapi kepayahan dan masyaqqah yang teramat dahsyat tuan-tuan. Jadi dalam apa? Dalam ayat ni Allah sebut diperlihatkan neraka itu dengan secara jelas, dan juga dihampirkan dengan syurga. Kenapa tuan-tuan? Karena neraka lebih dekat jaraknya dengan padang mahsyar banding dengan syurga. Syurga dia berada selepas daripada neraka, iaitu selepas melepasi titian sirat yang dipasang di atas pucuk api neraka tuan-tuan, gitu. Walaupun syurga berada jauh lagi daripada padang mahsyar, duk jauh pun tuan-tuan dari mahsyar ni, namun Allah bagi kelebihan, keistimewaan kepada orang-orang yang beriman. Sudah dapat tengok dah syurga, jauh macam mana pun orang yang beriman ni tuan-tuan, Allah tunjuk dah syurga. Allah perlihat dah ni tempat kamu, ini kediaman kamu. Maka nikmatilah keindahan dan keseronokan di alam syurga tuan-tuan. Sebab apa? Allah punya kuasa, punya kehebatan, keagungan dia,
Allah boleh dekatkan syurga itu kepada orang-orang yang beriman walaupun berada jauh daripada mahsyar itu, tuan-tuan. Ini keistimewaan, kelebihan orang-orang yang beriman, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah anugerahkan dengan syurga, sementara orang-orang yang kufur engkar, orang yang fasiqin, maka mereka dihumban masuk di dalam api neraka. Itu perbezaan yang jelas, tuan-tuan. Afaman kana mu'minan kaman kana fasiqa la yastawun ammal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum jannatul ma'wa nuzulan bima kanu ya'malun wa ammal ladzina fasaqu fama'wahumun nar kullama aradu ay yakhruju minha u'idu fiha wa qila lahum dzuqu 'adzaban naril ladzi kuntum bihi tukadzibun. Tu ayat dalam surah As-Sajdah, kan, tuan-tuan. Allah sebut apakah kedudukan orang yang beriman dengan orang yang fasik. Bagaimana kedudukan mereka? Jawapannya la yastawun, tak sama, tuan-tuan, tak serupa. Orang hak beriman, orang yang laksanakan amal soleh, mereka Allah tempatkan dalam syurga hasil daripada amal-amal baik yang mereka kerjakan. Sementara orang yang fasik, orang yang dahaka dengan Allah SWT, mereka duduk dalam neraka, tuan-tuan. Mereka teringin nak keluar daripada neraka. Setiap kali mereka rasa nak keluar daripada neraka, u'idu fiha, kata Allah, Allah kembalikannya semula ke neraka, tak boleh keluar daripada neraka. Dan dikatakan kepada mereka, rasailah azab neraka yang dulunya waktu kamu hidup kamu tidak yakin dengan neraka, kamu mendustai neraka. Gitu, tuan-tuan. Keadaan dan situasi orang yang beriman yang dapat nikmat syurga, dan juga orang yang fasik yang dahaka dengan Allah mendapat azab daripada azab dalam neraka. Mudah-mudahan perkongsian ilmu kita pada pagi ini ada kebaikan dan kemanfaatannya kepada kita sekalian, tuan-tuan. Selamat meneruskan amal ibadat di bulan Ramadan al-Mubarak. Siru ala barakatillah wa fi amanillah wa riayati wa kullu amin wa antum ilallahi aqrab. Mohon maaf terkasar bahasa, terlanjur bicara. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina siratal mustaqim waj'alna min ibadikas salihin. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa ta'atika wa husni ibadatik. Allahumma 'izzal islam wal muslimin wa adhill syirka wal musyrikin wal kufra wal kafirin wan nifaqa wal munafiqin wal zulma wal zalimin ya qahhar ya jabbar ya ya Allah ya dzalali wal ikram ihzimu mansurna alaihim. Allahumma walli umurana khiyarana wa la tuwalli umurana shirarana. Allahumma fariqal furqan wa munzilal qur'ana bil hikmati wal bayan. Barikillahumma lana fi syahri ramadan wa a'inna 'alas salati was siyami birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu wasallama ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Taqabbalallahu minkum.